Wadah Bicara. Forum Remaja Tangga Kejayaan. Forum Remaja Idea Bitara. Forum Remaja Diskusi Bersama. Dipersilakan duduk. Salam sejahtera dan salam silaturahim. Cetusan barakah buat hadirin yang saya hormati. Bertemu kembali dalam arena Forum Remaja buat sekian kalinya bagi mendiskusikan sebuah tajuk yang hangat diperkatakan. Arena Forum Remaja tahun 2023 mengangkat model bicara yang berbunyi tindakan membantu mangsa buli untuk bangkit bersuara dalam kalangan remaja. Wadah bicara yang padat dengan metafora yang tersirat. Bersama saya ialah tiga ahli panel yang tidak asing lagi dan bernas berkata-kata. Di sebelah kanan saya ialah ahli panel pertama yang merupakan ketua pengawas, saudari Liang Jing. Seindah namanya, secantik tuannya. Apa khabar saudari? Khabar baik saudari. Seterusnya, di sebelah kiri saya pula nampak pemalu tetapi bijak berkata-kata. Itulah dia saudari Kuzandria Ros Al-Zahara binti Azhar, panel kedua yang juga memegang amanah sebagai ketua pembimbing rakan sebaya. Sihat saudari? Sihat saudari. Seterusnya yang berada di sana, panel ketiga yang merupakan ketua kelas 5 Arif bernama Puteri Nurdiahana binti Muhammad Rizal. Sudah bersedia saudari? Sedia saudari. Tidak dilupa juga dengan insan yang petah berbicara ini. Nama diberi Nur Fadilah Fadini binti Samsudin. Warga Maya yang dirahmati, ketahuilah bahawa jika kukumu panjang, maka potonglah kukumu, bukan jarimu. Jika terjadinya permasalahan, potonglah egomu, bukan ukhuwahmu. Hadirin sekalian, tindakan membantu mangsa buli untuk bangkit bersuara dalam kalangan remaja merupakan isu yang signifikan untuk dibincangkan dalam forum pada hari ini kerana masih ada dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan remaja yang tidak memahami apakah yang harus dilakukan sebagai mangsa buli untuk mengatasi trauma yang dihadapi. Apakah itu buli? B. Bara. U. Ongkal. L. Liar. Dan I. Indoktrinasi. Kamus Dewan Bahasa edisi keempat menyatakan perbuatan membuli, mempermainkan orang lain yang lemah dengan tujuan untuk menggetar, mencederakan dan melakukan orang yang lemah. Selalunya, mangsa buli akan mengalami trauma dalam jangka masa yang singkat atau panjang. Kesannya bukan sahaja dari segi fizikal tetapi mental mereka. Menurut pakar psikologi Daniel Kahneman 1995 ada menyatakan bahawa dengan izin, amigdala hijack merupakan reaksi pantas dalam otak manusia berdasarkan emosi atau pola kebiasaan yang mengatasi waras pemikiran ketika menghadapi saat-saat bahaya atau getir. Dalam erti kata lain, amigdala hijack merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu yang menghadapi ancaman atau tekanan, sama ada akan berhasil mengikut emosi seperti tergamam, lari daripada masalah, melawan secara agresif atau kemurungan. Oleh hal demikian, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh mangsa buli untuk bangkit bersuara dalam kalangan remaja? Justeru, bidanan kata pernah bersabda, padang perahu di lautan, padang hati difikirkan. Segala persoalan akan kita kupas dan bungkai bersama dalam arena Forum Remaja tahun 2023. Baiklah, saya ingin mengajukan pinjam persoalan mengenai permasalahan ini kepada ahli panel pertama untuk menguraikannya dari aspek peranan agama. Silakan wahai saudari. Terima kasih saudari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saudari, seperti yang kita sedia maklum, setiap agama membantu penganutnya ke arah kebaikan. Hal ini dapat dibuktikan dalam mana-mana kitab agama seperti Al-Quran, Bible dan Veda. Mengapa aku diuji? Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja menyatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Sesungguhnya kami telah menguji orang lain sebelum mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar dan orang yang dusta.
Surat Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. Golongan remaja umpama golongan rentan yang masih lagi mentah dalam menguruskan emosi. Justru, pegangan agama yang utuh dapat mengelakkan mangsa buli dalam kalangan remaja untuk bertindak di luar kawalan seperti mengalami kecelakaan identiti atau mencederakan diri sendiri. Mangsa buli yang mengalami tekanan berterusan akan menyebabkan diri mereka menganggap diri ini tidak berguna dan Tuhan tidak mempedulikan mereka. Pemikiran seperti ini akan menyebabkan mereka menjauhkan diri ini dengan norma kehidupan. Menurut Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanika Politeknik Muazzam Shah, Saudara Muhammad Rizal Rasman, dalam My Metro Petare 29 Mei 2020 menyatakan, dengan pembentukan ajaran agama, membolehkan manusia menyadari yang mana hak dan batil. Melalui ajaran agama, juga membolehkan manusia sentiasa hidup dalam tenteram, harmoni dan berdisiplin. Tidak seperti hewan yang hidup bebas tanpa peraturan. Percayalah, setiap perkara pasti ada hikmatnya kerana Tuhan tidak akan menguji individu itu melebihi kemampuannya. Setakat ini daripada saya, sekian, terima kasih. Ulasan yang begitu benar sekali, saudari. Memang benar apa yang saudari katakan sebentar tadi. Pegangan agama penting agar kehidupan mangsa buli sentiasa berada dalam landasan yang betul. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam khutbah terakhir baginda yang berbunyi, "Aku telah meninggalkan dua perkara kepada kamu. Jika kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya." Dua perkara tersebut merupakan kitab suci Al-Quran dan sunnah baginda. Baiklah, saya ingin bertanya kepada saudari Ghazaliah Rasulullah, bagaimanakah institusi kekeluargaan turut memainkan peranan dalam membantu mangsa buli untuk bangkit bersuara? Silakan, wahai saudari. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Salam sejahtera dan salam permai bumi Tuhan. Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa pegangan agama yang utuh merupakan tindakan prima dalam menangani permasalahan ini. Warga maya yang bitara, marilah kita sama-sama merenung sejenak akan sebatang pohon yang kering, hidup di tanah yang gersang di bawah terik mentari yang membakar diri serta ketiadaan sumber air dan tidak dibajai bagi membantu pohon tersebut terus hidup di muka bumi ini. Analogi ini dapat dikaitkan dengan keadaan dan emosi mangsa buli, terutamanya golongan remaja yang tiada sokongan institusi keluarga. Saya percaya warga maya sangat mengenali Profesor Dr. Wahaya. Terdapat beberapa pesanan daripada pakar motivasi terkenal tersebut dalam menasihati dan mendidik anak-anak. Sejujurnya, terdapat satu pesanan yang tersemat dalam kalbu dan minda saya, iaitu ibu bapa perlu sentiasa memeluk dan mencium anak-anak. Hal ini menyebabkan anak-anak yang terganggu emosinya untuk merasa diri disayangi dan dimiliki. Kesatuan keluarga bukan kerana kesatuan darah semata-mata, namun kesatuan keluarga merupakan kesanggupan menghulurkan tangan apabila ada yang menadah. Sekian saja daripada saya serahkan kembali kepada saudari pengurusi majlis. Wah, begitu bersemangat sekali saudari melontarkan pandangan sebentar tadi. Kesimpulannya, ibu bapa atau penjaga perlu bersedia dari segi fizikal dan mental dengan mempunyai ilmu keibubapaan agar tidak ada lubang di dalam hati dan minda anak-anak yang menjadi mangsa buli ini. Sesungguhnya, emosi anak-anak yang menjadi mangsa buli boleh dikawal supaya melahirkan tindakan yang waras dan rasional. Seterusnya, model forum remaja ini dikembangkan lagi dengan pendapat panel ketiga. Saudari Puteri, apakah peranan masyarakat dalam tindakan membantu mangsa buli untuk bangkit bersuara dalam kalangan remaja? Silakan, wahai saudari. Terima kasih saudara pengurusi yang boleh sepertinya membawa resonan persoalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati warga maya yang sabar mendengar tentang tajuk forum hari ini dan rakan-rakan panel yang petah berbicara. Menurut Profesor Dr. Noran Fazal Yaakob,
mantan Presiden Persatuan Psikologi Malaysia menyatakan bahawa masalah buli berlaku disebabkan si pembuli merasa puas kerana berjaya menyakiti mangsa secara lisan dan secara fizikal. Mangsa buli yang gagal mengawal emosinya akan ketakutan, seterusnya mengalami kemurungan. Masyarakat mampu membantu mangsa buli, terutamanya mangsa buli cyber. Antara tindakan masyarakat ialah membuat aduan atau laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC atau talian kasih iaitu 15999 yang dibuka 24 jam. Hadirin yang dikasihi, terbuktilah bahawa masyarakat yang bekerjasama bagai aur dengan tebing memainkan peranan penting dalam tindakan mengatasi permasalahan ini. Sesungguhnya, mangsa buli, terutamanya mangsa buli cyber, memerlukan sokongan dan informasi berguna dalam mengawal emosi serta meluahkan tindakan yang lebih rasional. Sekian daripada saya. Terima kasih saudari. Ulasannya begitu bernas sekali. Peranan masyarakat yang mempunyai kawalan kendiri yang kuat amat penting supaya mangsa buli dapat memulakan kehidupan yang baharu. Hadirin yang bitara, 3 persoalan telah berjaya dirungkaikan oleh ahli-ahli panel. Masih berbaki 2 persoalan untuk dihuraikan. Saya tujukan persoalan ini kepada semua ahli panel. Apakah peranan pihak sekolah dalam mengatasi masalah ini? Saudari pengerusi, izinkan saya memberi buah fikiran mengenai persoalan ini. Hadirin yang dikasihi, pihak sekolah memegang peranan yang penting dalam menangani permasalahan ini. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, CP Datuk Seri Abdul Jalil Hassan menyatakan terdapat 38 kes buli yang dilaporkan pada 4 bulan pertama tahun 2022 persekolahan. Bilangan kes buli yang dilaporkan merupakan kes yang dilaporkan. Namun, kita tidak mengetahui jumlah sebenar kes yang tidak dilaporkan. Sesungguhnya, hal ini menyebabkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Pernahkah si pembuli memikirkan keadaan yang dialami dan emosi yang dialami oleh mangsa buli tersebut? Maafkan saya kerana ini mencela. Wahai saudari pengerusi, sebelum saudari membincangkan perkara ini dengan lebih lanjut, izinkan saya menambah sedikit informasi tentang tindakan pihak sekolah untuk membantu mangsa buli. Oh, tiada masalah. Silakan saudari Biji. Terima kasih saudari. Berdasarkan statistik kes buli yang menakutkan itu, terdapat beberapa tindakan yang boleh membantu murid yang menjadi mangsa buli. Pertama, pihak sekolah perlu menghubungi ibu bapa murid tersebut supaya ibu bapa mereka dapat mengetahui peristiwa yang dialami oleh anak mereka. Kedua, pihak sekolah, terutama guru-guru, tidak membincangkan kes buli ini secara sinis sehingga menyebabkan mangsa buli malu dan tertekan. Akhir sekali, pihak sekolah perlu mengambil tindakan disiplin yang adil kepada si pembuli agar nasib mangsa buli terbelah. Sesungguhnya, tindakan pihak sekolah ini memberi sinar agar kejadian kes buli ini dapat dikawal dan memberi pengajaran kepada semua pihak. Terima kasih saudari berdua. Apa yang saya dapat titipkan di sini ialah langkah awal oleh pihak sekolah amat penting sebagai kumpulan sokongan untuk membantu mangsa buli. Pihak sekolah juga perlu mengadakan pelbagai program untuk golongan bersasar agar kejadian buli ini dapat diatasi secara keseluruhan. Baiklah warga maya yang masih setia di sana, adakah kalian masih bersama kami? Adakah kalian masih fokus dalam isu perbincangan pada hari ini? Bersalah hati saya jika hadirin di sana masih menumpukan perhatian yang menyeluruh dalam perbincangan kita pada hari ini. Hadirin sekalian, saya lihat saudari Puteri sudah tidak sabar untuk berkongsi sesuatu bersama kita. Apakah buah fikiran yang ingin saudari kongsikan bersama? Nampaknya begitulah wahai saudari pengurusi yang bijak menyusun kata. Saya ingin bertanya kepada saudari bertiga, adakah saudari bertiga ada menonton cerita K-drama iaitu The Glory lakonan Song Ye Kyo atau drama yang disiarkan di Astro iaitu Project High Concert?
Saya ada menonton cerita K-drama tersebut. Cerita tersebut sangat hebat. Saya juga. Saya menonton semua episod cerita projek High Council. Dan aku Kapla High Council. Ketawa juga. Tetapi baiklah kita fokus pada perbincangan hari ini. Kedua-dua cerita yang saya maklumkan semuanya berkisah tentang buli. Apakah alkisah yang dipaparkan? Adakah cerita tersebut menggalakkan kes buli untuk terus berlaku? Menurut perspektif saya, kedua-dua cerita tersebut memaparkan kesan rempuhan amigdala atau amigdala hijack yang memberikan kesan kepada mangsa buli untuk bertindak agresif dan berdendam. Kesimpulannya, penggiat seni negara dan antarabangsa memberikan pengajaran kepada si pembuli untuk tidak melakukan aktiviti buli ini lagi. Seterusnya, penggiat seni negara dapat memberi motivasi kepada mangsa buli untuk tidak berputus asa dan memberi panduan kepada mereka untuk mendapatkan nasihat daripada pakar yang lebih terlatih. Sekian daripada saya. Pendapat yang begitu padat sekali, saudari. Tuntasnya, pihak penggiat seni merupakan kumpulan sokongan yang amat efisien dalam membantu mangsa buli untuk menjalani hari-hari yang mendatang dengan lebih bermakna. Sesungguhnya, kita mampu membuat perubahan positif walaupun kecil kuantitinya. Percayalah, jika anda fikir anda ini terlalu kecil untuk membuat perubahan, cuba tidur di dalam bilik yang mempunyai seekor lipas tebal. Agak huru-hara kan? Walaupun kita hanyalah insan biasa, tetapi kita mempunyai tanggungjawab untuk membawa perubahan yang membawa kepada kebaikan. Intihannya, tindakan membantu mangsa buli untuk bangkit bersuara dalam kalangan remaja memerlukan perhatian yang menyeluruh agar dapat memberi kesan yang mendalam bagi segenap komponen kehidupan. Oleh itu, di sini saya ingin menyeru agar semua pihak berganding bahu dalam memberikan kesedaran dan meningkatkan pemahaman tentang isu buli ini. Kerjasama yang padu pelbagai pihak amatlah penting kerana kalau akar tidak kuat, jangan berangan hendak berbicara perkara nanti. Nampaknya masa tidak mencemburui kita kerana kita sempat membincangkan kesemua 5 persoalan yang sering menjadi pertikaian pada hari ini. Hadirin sekalian, arena Forum Remaja tahun 2023 tamat di sini. Bukan untuk selamanya, tetapi hanya untuk seketika. Segala perhatian yang hadirin curahkan amatlah kami hargai. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Sekian, terima kasih.